Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita sama-sama berkumpul dalam rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kurniakan kepada mereka yang Allah pilih di antara hamba-hamba Allah. Dan di kalangan hamba-hamba Allah yang beramai berjuta-juta, Allah pilih di antara mereka, kita ni dapat beri kekuatan, kelapangan masa kita, diberi keizinan untuk kita sama-sama, walaupun dalam keadaan kita sakit, walaupun dalam keadaan kita penat, kepenatan dan sebagainya, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah hadirkan kita, gagahkan diri kita untuk kita terus menuju ke rumah Allah. Sama-sama kita solat secara berjemaah, dan insya-Allah kita sama-sama duduk di antara taman-taman syurga Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, di dalam suatu majlis yang dalam majlis tersebut ingat kepada Allah, di antaranya Allah akan janjikan kepada mereka, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan di dalam hati-hati mereka. Dan di antara lain Rasulullah SAW sebut, Allah akan sebut satu-satu nama di antara kita yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam majlis-majlis, di dalam satu majlis yang ingat kepada Allah. Subhanallah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau pemimpin-pemimpin besar ataupun kadang-kadang kalau orang yang berpengaruh menyebut nama-nama kita sekalipun, kita dah rasa sesuatu. Ini apatah lagi, kata Rasulullah, janji Rasulullah, Allah menyebut nama di kalangan kita satu-satu, seorang-seorang di kalangan kita ni Allah sebut. Pagi-pagi dengan penuh kemuliaan, keberkatan yang Allah turunkan rahmat di awal-awal pagi ini, Allah sebut nama kita satu, seorang-seorang demi seorang. Yang mana ada masalah, yang mana dalam kerusingan, yang mana dalam kepenatan, waktu inilah kita nak berehat, sambil-sambil kita nak mendengar sedikit perkongsian ilmu. Saya duduk di depan ini bukan untuk niat untuk mengajar, tetapi adalah untuk berkongsi ilmu yang sebersedikit yang kita tahu untuk kita sama-sama amalkan. Di dalam dunia akhir zaman ini, apatah lagi di dalam yang kita bacakan kitab jin dan syaitan dalam kehidupan manusia ini. Ini adalah sambungan daripada pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ini. Kebetulan pagi ini penceramah yang sepatutnya jadual pada pagi ini tidak dapat hadir. Jadi untuk mengisi masa kelapangan kita, daripada kita kosong tidak ada apa-apa pengisian, kita sedikit perkongsian yang kita bacakan kitab jin dan syaitan dalam kehidupan manusia ini, untuk kita sama-sama berkongsi apa yang sepatutnya kadang-kadang kita lupa.
Sepatutnya, dan yang di akhir zaman ini lagi dahsyat. Baru-baru ni macam-macam. Kalau tengok dalam Facebook dan sebagainya, makin menjadi-jadi. Geng-geng dukun bomoh ni makin menjadi-jadi. Makin akhir zaman, makin canggih, makin mereka pun makin tak takut dah. Dah tak ada istilah, tak ada selindung-selindung dah. Kalau dulu selindung, kalau dulu dah masih lagi berselindung dengan kalimah-kalimah dan sebagainya, ayat-ayat Al-Quran. Ini dah tak ada selindung-selindung dah. Dengan siaran langsung live dia, baca mantra, mengubati pesakit. Dan kita yang kita tak ada basic asas dalam perubatan Islam ataupun dalam dunia perubatan Islam, ya, kita rasa takjub, kita rasa wow, hebatnya dia. Padahal dalam masa sama, mereka ni sedang menipu daya kita, terpedaya dengan tipu daya jin dan syaitan ini. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung daripada hasutan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan tu. Sebab apa? Sebab kita akan sentiasa diuji. Kita akan sentiasa diganggu oleh jin dan syaitan ini. Bukan sahaja sekarang, akan sampai ke hari kiamat nanti. Apatah lagi syaitan-syaitan yang bertopengkan manusia, yang mengambil kesempatan terhadap jin-jin yang membela dan sebagainya. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menyesatkan lagi manusia. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada segala gangguan jin, daripada tipu daya jin, syaitan dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah, sebelum ini kita dah bicarakan tentang asal usul penciptaan jin. Bagaimana jin itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebut, berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia menciptakan jin dari nyalaan api. Sebelum ini kita sebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud dari nyala api yang terkandung dalam ayat tersebut ialah dari nyala api yang murni. Iaitu daripada riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya ialah daripada hujung jilatan api tersebut. Kalau kita nak mudah faham, ciptaan api, jin ni diciptakan daripada hujung jilatan api. Kalau pemetik api tersebut kita petik dan api itu menyala, hujung jilatan api itu adalah penciptaan. Allah ciptakan jin daripada hujung nyalaan api tersebut. Dan insya-Allah pada pagi ini yang kita akan masuk dalam bab satu persoalan. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pengarang kitab ini, meninggalkan satu persoalan. Jika bangsa jin diciptakan daripada api, bagaimana boleh jin kafir yang diciptakan daripada api tadi diseksa dengan api? Persoalannya, jika bangsa jin diciptakan daripada api, kalau jin ini diciptakan daripada api, macam mana jin kafir ni boleh diseksa dengan api itu sendiri, sedangkan dia itu adalah diciptakan daripada api? Permasalahan ini menyebabkan pelbagai pertanyaan sering dilontarkan. Namun sekiranya mahu berfikir secara elok, nescaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua yang telah tahu bahawa manusia diciptakan dari tanah liat, tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Dan manusia asal usulnya daripada tanah liat. Kita diciptakan daripada tanah liat, tetapi kalau kita lihat sekarang, kita bukan tanah liat, kan? Kalau kita dibaling daripada tanah sekalipun, kita akan merasai kesakitan tersebut. Asal usulnya saja daripada tanah. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api, sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antara ialah hadis riwayat Imam Nasa'i dengan isnad sahih menurut syarat Imam Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, tiba-tiba datanglah syaitan menghampiri baginda. Maka baginda pun membantingkannya lalu mencekiknya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta wajadtu bu'da lisanihi ala yadayya, sehingga aku boleh merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Satu hari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan solat. Kemudian datang syaitan untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencekik syaitan tersebut, dan Rasulullah bagi tahu, Rasulullah kata ia merasai, baginda merasai betapa dinginnya, sejuknya lidah syaitan tersebut. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa pada masa ini bangsa jin tidak lagi berbentuk api. Sebabnya jika demikian, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah syaitan tersebut. Kalau syaitan itu masih lagi dalam keadaan ciptaan api tersebut, mungkin Rasulullah akan merasai kepanasan. Tapi Rasulullah sebut dia merasai kedinginan, sejuknya lidah syaitan yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang, cekik syaitan tersebut. Di antaranya juga ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallahi al-iblis jaa bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkannya ke wajahku. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Sebuah hadis riwayat Imam Malik di antara kitab Al-Muwatta daripada Yahya bin Sa'id, dia berkata hadis mursal, pada malam Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit yang mengejar baginda sambil membawa sebekas api. Pada peristiwa Isra Rasulullah dinampakkan jin syaitan yang sedang mengejar baginda membawa sebekas api. Maksudnya api yang ada yang dipegang dalam suatu bekas. Setiap kali menoleh baginda sallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada baginda, mahukah anda aku ajari beberapa kalimat yakni doa? Jika anda mengucapkannya, nescaya nyalaan apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Ini peristiwa yang Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan jin yang pegang api dalam satu bekas. Kalau dia diciptakan daripada api, kan, dia takkan, syaitan ni dia tak perlu dah bekas tersebut. Dia api pegang api sahaja. Tapi Allah nak nampakkan supaya kita faham bahawa asal usul sahaja jin syaitan ini diciptakan daripada api. Dua hadis di atas menjadi bukti bahawa jika iblis tetap berada dalam bentuk api, tentu dia tidak memerlukan pelita atau sebekas api tersebut. Sebekas api tadi, dia tak perlukan pelita, dia hanya pegang saja sebab dia api. Kan, kita pegang api sebab dia dah asal usul dah api. Tetapi Rasulullah sebut dia pegang satu bekas yang ada api. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui saluran darah. Dalam tubuh badan manusia ni, syaitan dalam tubuh badan manusia ni, syaitan bergerak melalui saluran-saluran darah. Sebab tu di antara kaedah rawatan Islam, rawatan bekam adalah salah satu kaedah merawat sihir. Salah satu kaedahnya, bekam pun boleh merawat gangguan sihir. Antara lain, bekam ini adalah untuk mengeluarkan darah-darah kotor di dalam badan. Jin syaitan yang duduk di dalam tubuh badan manusia ni, dia akan melalui saluran-saluran darah dalam tubuh badan kita. Dan dia paling suka duduk di kawasan sendi-sendi.
Sebab tu kalau ada setengah kita ada diganggu ataupun sedang diganggu, dia akan merasakan sengal-sengal badan, sakit-sakit sendi-sendi, kawasan pergelangan tangan, kawasan pinggang, bahu atas. Dia akan rasa kesakitan. Sebab apa? Sekiranya gangguan tu gangguan yang kuat, lagi kuat dia akan rasa menyocok-nyocok di kawasan-kawasan tersebut. Sebab tu dalam kaedah rawatan bekam ni menyedut darah kotor daripada tubuh badan. Tubuh badan keluarkan daripada tubuh badan. Antara lain untuk gangguan sihir pun boleh. Waktu kita bekam tu, dia akan nampak perbezaan. Darah kotor tersebut dia berbentuk seperti benang. Kalau darah kotor, kita sedut darah kotor, kalau normal biasa dia akan, darah kotor tu dia jadi gelap-gelap. Darah berbeza dengan darah bersih. Darah jernih tu dia jenis jernih. Dia darah yang jernih, tetapi darah kotor ni dia jenis gelap. Dan jika ada gangguan dalam tubuh badan kita, tubuh badan manusia tersebut, seseorang tersebut, darah dia akan berbentuk seperti tali. Dan nampak tali macam bentuk tali. Itu maksudnya ada gangguan sedang berlaku. Sebab tu kita yang jenis kuat-kuat ni, kalau sakit yang saya rawat, kalau jenis gangguan yang kuat-kuat, dah tak tahu nak buat apa, dia sakit-sakit badan dan sebagainya, di antara lain kaedah rawatan yang kita buat, kita sarankan kepada mereka buat bekam. Poin-poin titik-titik bekam sunnah di atas puncak kepala, 100 lebih penyakit. A'la ra'si, iaitu puncak kepala. A'la ra'si, titik sunnah yang Rasulullah buat di atas puncak kepala kita ni, ada 100 lebih penyakit yang kita boleh sedut, yang kita boleh rawat melalui titik-titik bekam tersebut. Antara lain kahil, al-kahil, di belakang kita punya leher ni. Ini kawasan-kawasan yang biasanya kita bekam, titik-titik bekam yang kita buat. Dan ada yang jenis gangguan-gangguan yang kuat ni, bila kita bekam, dia sementara darah kotor tersebut keluar, kita ruqyahkan. Pernah sekali saya ruqyahkan waktu bekam tersebut, dia jadi berasap. Dia panas. Gangguan tersebut, jin tersebut dia keluar. Dan kita bacakan ayat ruqyah, sambil kita bekam tu, sambil kita sembuhkan. Menggeletar badan dia. Waktu tu dalam proses rawatan, insya-Allah pun boleh. Kalau ada yang sakit-sakit badan dan sebagainya, kita sarankan antara lain rawatan selain urut, kita buat rawatan bekam. Antara rawatan yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang lakukan. Seandainya iblis masih pada bentuk api, tentu dia akan membakar manusia. Kalau iblis tu masih dalam keadaan bentuk api yang melalui dalam tubuh badan manusia tersebut, tentu sekali kita akan rasa terbakar. Manusia itu akan terbakar. Jika ada yang mengatakan bahawa maksud hadis ini ialah gangguan godaan syaitan, maka kami jawab, para ulama usul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat, yakni bentuk, daripada maksud zahirnya, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu adakah di dalam hadis ini ada penghubung? Selaras dengan hal itu, manusia diciptakan daripada tanah dan dia merasakan sakit tatkala dilemparkan dengannya. Manusia diciptakan daripada tanah dan kita juga merasakan kesakitan bila dilemparkan dengan tanah. Kalau kita asal usul tanah, kalau ekologik kita dibaling dengan tanah, kita takkan rasa sebab tanah dengan tanah. Kemudian manusia juga diciptakan daripada air, sperma, dan kadang-kadang dia merasakan kesakitan jika disiksa dengan air. Kemudian kata Syekh, hal yang lebih tepat dan lebih baik kita katakan ialah wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang ciptakan jin, Allah yang ciptakan manusia, Allah yang menciptakan segala-galanya. Wallah, kita serah pada Allah.
Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang berlaku, apa saja yang terjadi, semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat apa yang Allah izinkan, Allah akan izinkan jadi. Benda yang kita rasa tak logik. Tetapi kalau dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa yang kita nak pelik? Itu semua kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jenis-jenis jin. Sa'labah al-Hashrani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu thalathatu asnaf, sinfun lahum ajnihatun yatirun fi hawa'i, wa sinfun hayatun wa aqarib, wa sinfun yahulluna wa yaz'anun. Jin ada 3 jenis. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin yang berupa ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta mengembara. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis-jenis jin ada 3. Yang ada sayap, keduanya berupa ular dan kalajengking, binatang berbisa. Dan yang ketiga, jin yang bertempat dan berpindah randah. Kalau dalam kita punya masyarakat Melayu, kita lebih dikenali dengan istilah jin hantu. Kan, hantu macam-macam hantu yang kita sekarang yang istilah-istilah Melayu yang kita faham, hantu pocong, kuntilanak, bunian dan sebagainya. Kalau dalam istilah-istilah yang kita mudah faham, macam-macam. Lagi-lagi sekarang ni yang jin pun, manusia pun menyerupai jin. Dia bela jin, mohon minta bantuan daripada jin. Dia yang buat penyakit tersebut dan dia sembuhkan. Seolah-olah kita nampak manusia ni hebat dan sebagainya. Yang sedang berlaku pada akhir-akhir zaman ini. Sebab tu apa yang kita nak, mudah-mudahan apa yang kita belajar daripada kitab ini, kita sebagai asas satu ilmu yang kita boleh faham. Macam mana penciptaan jin, macam mana akan datang, insya-Allah kita akan sambung, akan datang nanti tempat tinggal jin. Kat mana tempat tinggal jin? Di mana jin tersebut duduk? Jin ini biasa duduk kat mana? Sebab apa kita perlu faham penciptaan jin, supaya kita tidak ditipu daya oleh makhluk-makhluk jin. Yang manusia pun yang mengambil kesempatan dengan bantuan daripada jin dan sebagainya, nak menipu daya golongan manusia kita. Yang terpedaya ni dia rasakan ini hebatlah sebagainya. Walhal mereka juga menggunakan bantuan pertolongan daripada jin untuk mengkaburi penglihatan-penglihatan kita. Mudah-mudahan kita dengan ilmu apa yang kita belajar sedikit ini, kita faham, oh ini tak boleh ni. Benda yang kita sakit, setengah kita di kalangan kita sakit yang berpanjangan. Ada di kalangan kita yang dalam keadaan sakit tersebut, sifat manusia, dia nakkan kesembuhan yang cepat. Kalau boleh hari ni kali pertama datang, kali pertama itulah yang sembuh. Datang kali pertama, kali kedua, kenapa tak sembuh-sembuh ni? Tanya ustaz, kenapa tak sembuh-sembuh? Kalau kata datang yakin pada perawat yang sembuhkan, balik Sebab apa? Allah sebut wa idza maritu fahuwa yashfin. Bila hamba ku sakit tu, Allah yang sembuhkan. Sebab tu kita tak janjikan mana-mana perawat, mana-mana pusat rawatan, kalau dia kata insya-Allah datang sembuh, yakin seyakin-yakinnya, bohong lah. Sebab tu kalau kita yang sakit, dia akan cari satu jalan inisiatif nak cari kesembuhan yang cepat. Sehingga kan kadang-kadang bertemu dengan orang yang tak sepatutnya, waktu tu kita kena jaga-jaga tu. Jumpa dengan orang yang nak mengambil kesempatan, kan, datang sekali rawatan. Ini saya dah tangkap dah seekor ni dalam harga 600, 700. Ada 6 ekor ni.
Ada nama ikut kali kan? Transfer dulu Allahu Akbar. Ni berlaku ni. Berlaku. Baru-baru ni jumpa pesakit datang. Ustaz, saya dah pergi tempat sekian lah. Lepas tu macam mana? Dah okey? Sama ke Ustaz? Tak sembuh-sembuh, tak sihat, badan sakit-sakit lagi teruk. Lepas tu kenapa tak teruskan tempat tu? Dah tak ada duit dah. Tak ada duit dah nak. Sebab apa? Dah sekali datang tangkap masuk dalam motor dah sekekor. Dah berapa ringgit dah? Berapa ratus ringgit dah? So yang jenis yang tak tahu, kita yang tak tahu basic asas perubatan Islam, okey bayar, janji sembuh, transfer duit kan. Orang yang ada duit, transfer duit, bagi duit, nak berapa, janji aku nak sembuh. Cakap lah ustaz nak cakap berapa, tak kira, saya akan bagi, janji saya sembuh. Yang sembuhkan tu siapa? Yang sembuhkan tu siapa? Sebab tu saya kata, kalau pesakit datang untuk kesembuhan, jangan datang. Sebab yang sembuhkan tu Allah. Datang 10 kali, kalau Allah tak sembuhkan, Allah tak sembuhkan. Tapi kalau datang sekali Allah izinkan sembuh, sembuhlah dia. Semua berbalik kepada Allah. Kalau kata kita hebat dan sebagainya, jaga-jaga, hati-hati. Sebab tu benda-benda macam ni yang kadang-kadang dia menguji keimanan kita. Akidah tu, keimanan. Balik ni pasang bawa ayat-ayat ni tangkal, dia tak sebut tangkal, dia sebut ni ayat-ayat ni nanti tampal dekat rumah, lekatkan dekat dinding dan sebagainya. Sedangkan dalam masa sama ayat tersebut, tulisan-tulisan tersebut adalah wafak yang menyerupai tangkal. Kita tak tahu. Ini ayat Al-Quran ni, baca apa hal waw terbalik, nun terbalik. Dalam Al-Quran, Allah dalam Al-Quran ni dijaga, Allah pelihara ni. Allah pelihara Al-Quran. Tulisan cantik, tulisan yang baik, sampai kat kita nak ubah tulisan tersebut, terbalikkan dia. Yang depan kita belakang, yang belakang kita depankan dia. Yang jenis kita tak tahu, kita ambil lekat dinding. Rupa-rupanya dalam masa sama kita bawa jin syaitan tu balik. Kita nak berubat. Tapi dalam masa sama kita tak sedar, kita bawa balik syaitan dalam rumah kita. Allah, na'udzubillah min zalimin, tak lindung. Sebab tu apa yang kita nak belajar, niat dia untuk kita untuk berjaga-jaga, hati-hati. Apa yang kadang-kadang lagi-lagi rawatan menggunakan media sosial, rawatan menggunakan telefon dan sebagainya. Sakit tak ada kat depan, sakit ada kat dalam telefon. Macam mana kaedah tu? Apa yang kita kena jaga-jaga, kita kena hati-hati. Sebab tipu daya syaitan ni sangat halus. Tipu daya jin syaitan ni sangat licik. Kita rasa macam betul kan? Macam dia suruh apa, zikir sampai 1000 kali ni ustaz. Dia suruh zikir sampai dia suruh amalkan ayat ni, tapi dalam masa sama kita sedang ditipu daya oleh jin syaitan tersebut. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan Allah pelihara kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita semua daripada tipu daya, daripada gangguan, daripada tipu daya jin syaitan. Dan kita minta Allah lindungkan kita semua, ahli keluarga kita, daripada segala gangguan jin syaitan dan sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan, kesihatan, kesembuhan kepada mereka yang sedang ditimpa kesakitan yang berpanjangan, gangguan-gangguan makhluk halus yang diganggu sampai kita rasa kecewa dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah kekuatan, yakin benar dengan janji Allah, sesungguhnya siapa hamba Allah yang sakit, Allah yang sembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Pegang pada ayat tersebut, insyaallah. Mudah-mudahan hati kita akan rasa tenang, setenang-tenangnya. Mudah-mudahan cukup sekadar itu untuk pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang
buruk itu juga datang daripada Allah atas kelemahan diri saya yang bercakap ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi ya Allah, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang sakit, kau sembuhkan ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang kebuntuan ya Allah, kau pecahkan kebuntuan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah yang sedang resah gelisah hatinya ya Allah, kau tenangkan hati-hati kami ya Allah, tenteramkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Allah, pemudahkan urusan kami ya Allah, jangan kau sulitkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami kelapangan masa ya Allah, kelapangan masa ya Allah untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, murahkan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah yang sedang dalam kesempitan, kau luaskanlah rezeki mereka ya Razak. Ya Razak, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.